Kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram ashabil izam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, adakah sama orang yang berilmu ataupun orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan Allah Subhanahu wa taala itulah orang yang diberikan akal yang waras oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bara islamu ghariban wa sa'iru ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Kama qala Rasulullah SAW, Islam itu bermula dalam keadaan dagang ataupun asing, dan dia akan kembali menjadi asing, dan berbahagialah kepada orang-orang yang asing. Alhamdulillah, kita hormati fadil tuan imam kita, pemangku apa? Imam pelapis. Imam pelapis. Yang hormati kemudian Tuan Bilal, kemudian Tuan Siak, pengurusi masjid, tuan kuasa masjid, muslimin, muslimat yang dirahmati. Alhamdulillah, kita panjatkan budi syukur kepada Ta'ala kerana kita dapat bersama sekali lagi malam ini untuk kita sambung kuliah kita. Saya ingatkan tak ada orang, tapi ada orang sebab ada program dekat Madrasah Bongek kan. Saya ingat tak ada, tapi ada yang mesej kat saya, Ustaz ada kuliah, kita ada kuliah. Kalau ada, kita teruslah insya-Allah. Alhamdulillah. Baik. Insya-Allah malam ni kita sambung kuliah kita, kuliah berkenaan masalah akidah daripada kitab Jauharah Tauhid, Permata Tauhid yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Laqani. Satu pendalaman terhadap etikad Ahlussunnah wal Jamaah insya-Allah. Dan malam ini kita dah berada di muka surat 59. Betul 59, dan kita masuk bait syair yang ke-14. Diam tak diam tuan-tuan, kita dah berada di bait syair yang ke-14. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Telah berkata oleh musannif ataupun pengarang kitab, wa nafa'ana, dan telah beri manfaat akan ilmunya kepada kita insya-Allah dalam dua negara ataupun dua negeri, dunia dan dua akhirat. Jadi apa yang dikatakan oleh bait syair, dia kata wajzim bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi
ma'rifatun wa fihi khulfun muntasib. Wajzim bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun muntasib. Itu syair bait 14. Kemudian bait yang ke-15 dan ke-16, fanzur ila nafsika summan taqil lil alamil ulwi summa sufla tajid bihi sun'an badi al hikam lakin bihi qama dalilul adam. Sekali diulang, fanzur ila nafsika summan taqil lil alamil ulwi summa sufla tajid bihi sun'an badi al hikam lakin bihi qama bihil adam. Lakin bihi qama bihil adam. Ini syair lah. Ini bukan hadis. Ada yang kata hadis lah, ini hadis Ustaz. Bukan, ini adalah syair. Baik. Jadi apakah maksudnya? Wajzim bi anna awalan mimma yajib. Wajzim dan jazam olehmu. Jazam maknanya mantapkan olehmu. Bi anna awalan dengan sesungguhnya awalan perkara yang pertama mimma yajib, setengah dari barang yang diwajibkan, setengah daripada barang-barang yang diwajibkan. Ma'rifatun, itulah ma'rifah ataupun mengenal. Wa fihi khulfun muntasib, wa fihi dan padanya masalah ma'rifah ini khulfun muntasib, terdapatnya khilaf ulama di dalam menegakkannya. Kalau di sini terjemahkan padanya khilaf ulama pun tegak berdiri. Wa fihi khalfun muntasib, dan padanya khilaf ulama pun tegak berdiri. Mana ada khilaf lah dalam masalah makrifah ini. Ulama balik, wajzim bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khalfun muntasib, dan mantapkanlah dengan bahawa yang paling pertama di antara segala yang wajib adalah makrifah, dan padanya makrifah tadi ataupun perbincangan dengan masalah makrifah ini kan terdapatnya khilaf ulama. Khilaf ulama pun tegak berdiri. Semana ada khilaf lah di kalangan nak meletakkan makrifah ni. Adakah makrifah ni benda yang pertama diwajibkan ataupun ada benda-benda lain lagi? Nanti kita lihat. Kalau dilihat nanti di belakang nanti tuan ada 10 masalah, ada 10 perkara yang lain lah. Baik, insya-Allah. Kemudian syair yang kedua, yang ke-15 dia kata, syair yang ke-15 dia kata, wanzur ila nafsika summan taqil lil alimil ulwiyin summa sufla. Fanzur, dan fikirlah oleh kamu, ila nafsika kepada diri engkau, summan taqil, kemudian berpindahlah, lil alamil ulwi, kepada alam yang tinggi, summa sufla, kepada alam yang rendah. Okay, berfikirlah kan, berpindahlah ataupun pindahlah daripada alam yang tinggi, kemudian berpindahlah kepada alam sufli. Dikata di sini alam sufli ini mana alam sufi. Tajid fihi san'an badi al-hikam lakin bihi qama dalilul adam. Nasaya, tajid mana nasaya engkau dapatkan ataupun engkau mengetahui bihi dengannya, sun'an satu ciptaan, badi al-hikam satu ciptaan yang diciptakan tanpa misal. Nasihat kamu akan dapat satu ciptaan yang mana ciptaan tadi badi al-hikam, satu ciptaan yang tidak ada misal. Itu sebabnya ilmu badi itu dikatakan satu ilmu yang maknanya tidak ada satu perkara pun yang dibuat sebelumnya. Satu ilmu yang tidak ada direka ataupun dibentuk sebelum daripada ilmu itu. Itu katakan sebagai badi'. Dan nama Allah Ta'ala juga salah satu daripada nama Allah ialah badi'. Salah satu daripada nama Allah Ta'ala ialah badi'. Dan badi' ini termasuk dalam ilmu balaghah. Kerana ilmu balaghah itu ada 3 pecahan ilmu. Satu ilmu ma'ni, yang kedua ilmu bayan, dan yang ketiga ilmu badi'. Ada ulama menyatakan badi' itu pecahan daripada ilmu bayan itu, ilmu balaghah itu.
Dan pendapat yang kuat menyatakan ilmu batin itu bukan pecahan. Dia hanyalah sebagai ikutan sahaja daripada ilmu ma'ani dan juga ilmu bayan. Baik. Kemudian lakin bihi koma dalilul adam. Lakin bihi, tetapi bihi dengannya, koma bihi, koma berdirilah, dalilul adam, dalil adam ataupun dalil ketiadaan. Apa maksudnya? Nanti kita lihatlah pembahasan dia yang lebih jelaslah. Kadang-kadang kita lihat pada syair tak faham, bila tengok huraiannya baru nampak. Baik, insya-Allah. Kita lihat yang tadi, syair yang ke-14. Mukhatab daripada perintah yang ada pada bait di atas adalah tiap-tiap mukallaf. Mukhatab mana yang dihadapkan. Kalau kita lihat kepada kalimat wajzim, jazim ni adalah fi'il amar. Takdir pada fi'il amar ni misilah anta. Takdir dalamnya anta. Ijzam, ijzim, ijzima, ijzimu, ijzimi, ijzima, ijzimna. Ijzim ni takdirnya ialah anta. Bila kita baca ijzim, mana dalamnya ada anta. Bila kita baca ijzima, mana dalamnya ada antuma. Bila kita kata ijzimu, kita tafsir dengan ijzimu, mana dalamnya ada antum. Ijzimi, mana dalamnya ada anti. Ijzima, mana dalamnya ada antuma. Kemudian ijzim tunna, mana dalamnya ada antuna. Jadi dalamnya ini, dalam ijzim tu ada ditakdirkan domir anta. Domir mana ganti nama diri. So ganti nama diri ini untuk siapa? Ganti nama diri ini untuk si mukhatab. Siapa si mukhatab? Orang-orang yang mukallaf, baik lelaki dan juga perempuan, merdeka atau hamba, atau jin ataupun manusia. Artikan sebagai mukhatab. Mukhatab dalam perintah yang ada dalam bait di atas wajzim itu adalah tiap-tiap mukallaf, sama ada baik lelaki ataupun perempuan, mereka ataupun hamba, golongan jin ataupun golongan manusia pun termasuk juga. Kalau kita lihat di pembahasan di belakang, dia kata Ya'jud dan Ma'jud pun termasuk juga, dia kata kan. Golongan Ya'jud dan Ma'jud itu pun termasuk juga orang golongan yang ditaklifkan hukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Ya'jud dan Ma'jud ni pun asalnya pada golongan manusia juga. Bukannya dapah itu bukannya binatang yang melata, tapi adalah golongan manusia yang telah pun dikurung oleh Raja Zulkarnain. Baik, kemudian kalau pembicaraan terdahulu, yakni pada bait yang nombor 9, pengertiannya adalah makrifah itu wajib atas mukallaf. Kalau kita lihat pada pembicaraan terdahulu, mana pembicaraan tuan-tuan? Tuan-tuan, pada bait yang nombor 9. Cuba cari bait nombor 9. Bait nombor 9 dia kata apa? Kosong apa tu? Wa kullu man kullifa syar'an wajaba alaihi ay ya'rifa ma qad wajaba. Wa kullu man kullifa syar'an wajaba alaihi ay ya'rifa ma qad wajaba. Maka tiap-tiap yang mukallaf wajib atasnya pada syarat untuk mengetahui apa-apa yang wajib bagi Allah. Apa-apa yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian masuk bait yang ke-10. Kalau perbicaraan dia terdahulu pada, yakni pada bait yang nombor 9, pengertiannya adalah makrifah itu wajib atas setiap mukallaf. Mengenal itu adalah wajib pada setiap mukallaf. Apa maksud mengenal? Al-jazmu mutabiq lil waqi' bidalil. Jazam yang bersesuai dengan realitinya berserta dengan hujah. Kan? Itu dikatakan sebagai makrifah. Sama ada makrifah ni wajib kepada setiap orang mukallaf, sama ada laki-laki ataupun perempuan, mereka ataupun golongan hamba, jin ataupun manusia. So maknanya maka pada bait ini pengertiannya adalah bahawa makrifah itu awal daripada yang wajib. Demikianlah dikatakan oleh musannif dalam syarahnya. So maknanya makrifah inilah benda yang paling awal. Benda-benda awal paling asas sekali lah dalam bab kita nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, tuan-tuan. Di samping itu kita nak mengukuhkan lagi iman kita kepada Allah Taala ni, so maknanya makrifah ini adalah benda yang awal-awal yang wajib yang kita kena tahu.
Tanpa makrifah sudah tentu kan, kalau seandainya terjadi apa-apa pada kita kan, datangnya berbagai-bagai orang kata unsur-unsurnya dalalah, benda-benda sesat ni, kadang ni kalau kita ni mudah terpengaruh dengan unsur-unsur tersebut. Kenapa? Tingkatan makrifah dia tu tak kuat, longgar ikatan dia. So senanglah. Yang lebih sahih adalah cukupnya taklid. So maknanya kan, dalam benda makrifah ni dia bukan termasuk dalam rukun-rukun agama yang wajib ditingkatkan sebenarnya dia kata. Kerana pendapat yang kuat adalah taklid tu boleh. Taklid tu boleh, tapi dengan syarat, ada syaratnya kan. Itu kita dah bincang dah syaratnya. So dalam poin yang nombor apa hari itu? Dalam poin yang nombor 3 kan. Di muka surat 53. Dinyatakan oleh orang kata pengarang kitab, dia kata mencukupi taklid ataupun memada taklid. Mana boleh taklid. Ni dalam bab tauhid ini berserta derhaka. Dia boleh taklid tapi dia termasuk dalam kumpulan mukmin yang asi jika dia mampu untuk berfikir nazar, dan jika dia tak mampu untuk berfikir maka tidaklah derhaka. Kalau dia tak mampu nak idrak, tak mampu nak berfikir dah berkenaan dengan kata masalah-masalah akidah yang berberat ni, dia tak mampu nak fikir, so tak perlulah dah fikir. Hanya orang yang mempunyai akal yang kuat, IQ yang kuat saja yang boleh fikir masalah-masalah tu. So bagilah mereka yang fikir. Kalau kita tak mampu nak fikir, tak boleh. Betul juga kadang-kadang mengaji bab-bab yang susah-susah. Kadang-kadang di kalangan kita ni mampu mengaji bab tu, kadang-kadang tak mampu. Contohnya mengaji ilmu mantik. Ilmu mantik ialah satu ilmu yang susah untuk dipaham. Satu ilmu yang susah untuk dipaham. Contohnya qadiyah kan? Apa itu kan? Apakah dikatakan sebagai qadiyah? Apa dikatakan muqaddimah sughra, muqaddimah kubra? Apa dikatakan syikil? Okey, apa dikatakan juzuk, juziyah, kuliah? Itu istilah-istilah terdapat ilmu mantik. Kalau kita boleh idrak, kita boleh fikir benda tu, IQ kita kuat, insya-Allah kita boleh faham. Kalau IQ tak kuat, susah kita nak faham, pening kepala. Kita ingat dengan ilmu-ilmu balaghah yang lain, ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani terdapat dalam bentuk contohnya musnad ilaih kan, isnad khabari. Okey, itu istilah yang terdapat di dalam ilmu ma'ani. Kemudian ilmu bayan contohnya tasbih, keserupaan, kemudian isti'arah, pinjaman, kinayah. Ini bahasa-bahasa sindiran. Itu istilah-istilah terdapat dalam ilmu bayan. Kemudian dalam ilmu badi' contohnya tawiyah, itnab. Itnab, okey. Lepas tu saja, itu istilah-istilah terdapat ilmu badi'. Jadi ilmu-ilmu ini satu ilmu yang susah untuk kita nak faham. Itu juga dengan ilmu faraid. Ilmu faraid pun ilmu susah untuk dipaham. Kecuali orang yang pandai matematik lah. Contoh macam pecahan-pecahan 1/2, 1/3, 1/6 lah, 1/12 dan sebagainya. Bila dibuat sesuatu masalah dalam bab-bab faraid ini, dia boleh faham, dia boleh selesaikan masalah itu. Kalau tuan-tuan tak faham matematik memang susahlah nak selesaikan masalah ilmu faraid. Dia kena pemahaman begitu. Baik, kemudian tuan-tuan, sama lagi, dan masalah ini bukanlah di antara rukun-rukun agama yang harus diiktikadkan. Kerana pendapat yang lebih sahih adalah hukumnya cukup taklid. Boleh taklid, itu bukan tak boleh, tapi masih dalam kumpulan mukmin asi, dia kata. Kerana tak semua orang ni mampu nak idrak, nak nazar benda-benda yang susah-susah. Dia tak mampu nak fikir. Dan ada orang yang mampu fikir. Kemudian dalam arti kalau memanglah cukup taklid itu adalah yang lebih sahih, maka jadilah kewajipan makrifah itu sebagai sesuatu yang tidak disepakati. Maka tidaklah kafir orang yang mengingkarinya. Nampak tak? Tak kafirlah orang yang mengingkari tentang makrifah ini. Kenapa? Kerana kemampuan dia kurang, tak cukup kemampuan dia. So maknanya dalam bab makrifah ini satu benda yang khilaf di kalangan ulama. Ada ulama kata kena makrifah. Okay, kalau ada ulama kata tak cukup makrifah, tak ada makrifah pun tak apa, cukup syahadah aja. Sebut je syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dah ke Islam dah tu. Tak perlu nak makrifah apa-apa.
Sedangkan hadis menyebutkan awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu ialah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian dan kalau orang yang mengingkari kewajipan makrifah itu tidak kafir, maka lebih utama lagi bahawa tidak kafir orang yang mengingkari keadaannya sebagai yang pertama daripada segala kewajipan. So maknanya tak kafirlah kalau ada orang contohnya mengingkari bahawa awaluddin tu ma'rifatullah. Awal-awal agama ma'rifatullah. So makna kalau ada orang mengingkari begitu, tak boleh kita kata dia kafir. Tak boleh dia kata dia kafir. Kadang dia belum makrifah lagi, tapi dia dah kenal pada Islam, dia dah suka Islam. Bila dia dah suka pada Islam, maka dia minta kita syahadahkan dia. Kita pun syahadahkan dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan dan disembah melainkan Allah dan Muhammad itu Rasul Allah. So makna dia dah Islam dah, walaupun dia belum makrifah lagi pun. Nampak? Dia belum makrifah lagi. Bila dia dah mengucap dia melangkah syahadah, dua kalimah syahadah, so maknanya kita suruh dia belajar. Bila dia belajar, akhirnya dia dah makrifah. Nampak? So maknanya dalam benda yang wajib ni, kita nak letakkan makrifah ni duduk nombor satu, benda ni khilaf ulama. Benda ni tak penting sangat lah macam tu. Jangan kita tuan-tuan berbalah-balah bergaduh. Kita kata kan awaluddin ma'rifatullah. Ada katakan bukan makrifah dulu, kena syahadah dulu. Jadi berbalah-balah akhirnya bergaduh. Jadi tak ada penyelesaian. Baik, kemudian tuan-tuan, asal daripada makrifah itu adalah ma'rifatullah. So apakah makna makrifah itu? Makna makrifah itu ialah ma'rifatullah lah. Mengenal Allah. So mengenal Allah tu macam mana? Namun yang dimaksud di sini ialah makrifah terhadap sifat-sifatnya Allah dan segala hukum-hukum ketuhanan Allah. Itu dikatakan sebagai ma'rifatullah. Sebab kita nak mengenal zat Allah mustahil. Kita tak akan boleh sampai idrak fikiran kita sampai ke situ mengenal zat Allah. Mustahil tuan-tuan. Sedangkan Allah Ta'ala ini kan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada sesuatu pun yang boleh serupakan dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang kita fikir tentang zat Allah, semuanya bukan. So macam mana zat Allah? Wallahu alam, tak tahu. Semuanya itu berada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala saja. So maknanya apa benda yang kita nak makrifah ini? Okey, makrifah terhadap sifat-sifatnya Allah. Contohnya sifat Allah Ta'ala itu apa? Wujud. Allah Ta'ala itu bersifat qidam. Allah Ta'ala itu bersifat qidam. Muhalafatu ta'alil hawadis. Qiyamu ta'ala binafsih. Wadaniyat, qudra, irada, ilmu, sama, basar, kalam dan seterusnya lah. Sifat 20 tu kemudian lawan dia 20. Kemudian sifat yang harus bagi Allah 1. Kemudian sifat yang wajib kepada Rasul ada 4. Lawan sifat yang wajib bagi Rasul ada 4. Satu sifat yang harus bagi Rasul, iaitulah bersifat dengan sifat-sifat basyariah, sifat-sifat kemanusiaan. Kerana Rasul itu perlu makan, perlu minum, perlu berbaring, berkahwin dan sebagainya. So maknanya ada berapa akaid itu? Ada 50 akaidul iman yang wajib kita tahu tuan-tuan. So maknanya kemudian seterusnya, dan kita kenal pula segala hukum-hukum ketuhanan ni bukan makrifah terhadap zatnya. Sebenarnya yang wajib kita makrifah tu bukan yang mengenal zat Allah Ta'ala itu sampai tahap begitu, ataupun hakikatnya zat Allah. Kerana tidak ada yang mengetahui keduanya itu hanyalah kecuali Allah Ta'ala saja yang tahu. Tak mampu kita nak berfikir sampai tahap itu. Kemudian dalam satu hadis kursi ada menyebutkan bahawa tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fil khaliq. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq fa innahu la tuhitu bihil fikrah. Berfikirlah kamu pada kejadian Allah. Semakna benda-benda yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menzahirkan sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Bila kita lihat kepada alam yang luas terbentang ni tuan-tuan, semuanya itu menzahirkan sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Contohnya Allah Ta'ala bersifat kudrat. Sifat-sifat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala bersifat alim, mengetahui. Allah Ta'ala bersifat apa lagi? Mencipta sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya, badi'.
Allah Ta'ala bersifat badi'. Bermakna badi' mencipta sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Kerana Allah Ta'ala cipta sesuatu tu tak ada contoh pun sebelumnya. Kalau manusia mencipta sesuatu, ada contoh sebelumnya. Mana Allah Ta'ala dah buat benda tu dah. Jadi manusia hanya meniru saja cipta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tidak pun mungkin kalau dia tak tiru bulat-bulat pun mungkin dia akan otor sana otor sini lah. Kan, ubah sana ubah sini dan sebagainya. Hakikatnya tetap kita meniru ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian wala tafakkaru fil khaliq, dan jangan kamu berfikir pada khaliq. Siapa khaliq? Itulah Allah pencipta. Fa innahu, maka sesungguhnya perkara tadi la tuhitu bihi fikrah, tidak boleh diliputi oleh fikiran. Mana zat Allah Ta'ala itu tidak boleh diliputi oleh pemikiran kita, kerana pemikiran kita ni amat terbatas. Pemikiran kita itu amat terbatas. Pandangan mata kita itu juga amat terbatas, tuan-tuan. Baik, kemudian dalam satu lagi hujah, hadis yang lain di mana baginda Nabi SAW bersabda, innallaha ta'ala ihtajaba anil basair kama ihtajaba anil absar. Innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ihtajaba, sungguh terhijab ia, terlindung ia anil basair, daripada segala akal pemikiran. Kama ihtajaba, sebagaimana terlindunglah ia anil absar, daripada segala macam penglihatan. Segala macam penglihatan terlindung, begitu juga hati kita pun terlindung juga. Tak sampai kita nak memikir tentang zat Allah Ta'ala tu. Walaupun ialah hati kita ni boleh sampai ke menerobos ke alam yang semesta. Memang pemikiran kita macam pemandangan mata kita ni, bola mata kita ni pemandangan terbatas. Kan, hati kita dia lebih jauh lagi, menjangkau lagi berbanding dengan pandangan mata kita. Itu beza hati dengan pandangan mata kita. Itu sebabnya kalau orang buta, tuan-tuan, walau buta pun tapi kadang-kadang mata dia celik. Betul tak? Dia boleh hafal Quran, dia boleh hafal bermacam-macam perkara, ilmu dan sebagainya, dia boleh hafal. Walaupun tanpa melihat. Tapi mata kita terbatas. Selagi mana ada cahaya, di situlah kita boleh melihat. Tanpa cahaya kita tak boleh melihat. Hati berbeza. Tak ada cahaya pun kita boleh lagi menjangkau benda tu. Tetapi walaupun begitu, hati kita juga terbatas juga. Kerana apa? Kerana dia tidak boleh mencapai zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu. Dia tak boleh sampai kepada tingkatan begitu. Seterusnya, tuan-tuan. Dan kesimpulannya, tidak ada makrifah terhadap Allah kecuali Allah. Tidak ada makrifah terhadap Allah, terhadap zat Allah, kecuali Allah Ta'ala sendiri. Maka meninggalkan mencapainya adalah satu pencapaian. Dan mencari-cari zat Allah Ta'ala itu adalah satu penyekutuan. Istirak mana bersekutu. Kita menyekutukan Allah Ta'ala. Kalau dia punya matan, dia punya bahasa Arabnya, dia kata patarku idra wal bahsu an zatillah isyra. Patarku idra, maka kita meninggalkan memperdapatkan, itulah dikatakan sebagai memperdapatkan. Wal bahsu, dan sedangkan pula mencari-cari an zatillah, daripada zat Allah Ta'ala itu isyra, menyekutukan Allah. Kita sibuk nak mencari-cari zat Allah Ta'ala ni, sebenarnya kita menyekutukan Allah. Kerana kita tak mampu nak idrak zat Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada sesuatu pun yang boleh serupakan dengan zat Allah Ta'ala. Kalau kita terfikir Allah Ta'ala ni mungkinlah seperti atom lah. Oh, Allah Ta'ala bukan seperti atom. Ataupun kita mungkin terfikir Allah Ta'ala ni seperti angin. Allah Ta'ala bukan seperti angin, kerana angin yang dicipta Allah Ta'ala. Ataupun Allah Ta'ala seperti nur, cahaya. Allah Ta'ala juga bukan seperti nur. Okey? So maknanya apa sahaja yang dipikir oleh manusia itu adalah bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fatarku idrak, maka meninggalkan mencapainya adalah satu pencapaian. Wal bahsu an zatillah isyra, dan kita mencari-cari ataupun membahaskan tentang zat Allah Ta'ala itu adalah satu isyra, penyekutuan.
So maknanya buang masa je lah kita nak fikir tentang zat Allah Ta'ala. Yang kita nak fikir ini tentang sifat Allah, sifat yang duduk pada zat. Sifat contoh wujud, kidam. Allah Ta'ala yang bersifat Ghafur, Allah Ta'ala yang bersifat Wahhab, Maha Pemberi. Allah Ta'ala yang bersifat Latif, Maha lemah lembut. Okey, sifat Allah Ta'ala bersifat Qahar, gagah kan, gagah, aziz. Sifat itu semuanya duduk pada zat Allah Ta'ala. Sifat itu semuanya duduk pada zat Allah. Kalau kita mengenal sifat-sifat ini, maknanya kita dah mengenal Allah Ta'ala dah, kan? Kerana sifat itu tidak bercerai tanggai daripada Allah, kan? Tidak bercerai tanggai itu daripada Allah. Samalah seperti perbahasan yang sebelum ni. Perbahasan yang sebelum ni contohnya kudrat. Kudrat Allah Ta'ala itu sebenarnya adalah tidak taksir, tidak memberi bekas. So apa yang memberi bekas sebenarnya? Yang memberi bekas sebenarnya ialah zat Allah, bukan kudrat itu. Kalau kita menyatakan kudrat Allah Ta'ala itu yang berkuasa, so maknanya hukumnya kafir, kan? Kafir kalau kita menyatakan yang berkuasa itu kudrat. Yang berkuasa sebenarnya itulah zat Allah, bukannya kudrat itu. Semua kudrat itu hanya duduk pada zat Allah Ta'ala. So macam mana kita nak mengenal zat Allah? Kita kenallah sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, barulah kenal pada zat Allah. Baik, kemudian perkataan musannaf, perkataan pengarang dengan wafihi khalqun muntasib. Wafihi khalqun muntasib, dan padanya dalam masalah makrifah tadi khalfun muntasib. Khalfun di mana khilaf, muntasib yang didirikan, khilaf yang ditegakkan. So maknanya di kalangan ulama tu ada khilaf di dalam masalah makrifah ini, mengenal Allah Ta'ala ini. Baik, kemudian menerangkan bahawa perkara wajib yang paling utama tegak telah ada khilaf di antara para ulama, dan kesimpulannya khilaf itu menimbulkan 12 pendapat. Kesimpulan dalam masalah kita nak duduk kat mana dulu ni, adakah nak makrifah dulu ke, tak nak makrifah dulu ke, ada kita nak syahadah dulu ke dan sebagainya. Rupa-rupa tuan-tuan ada 14 pecahan pendapat ulama. Ada apa? 14, 12 pecahan ulama. Okey, yang pertama benda yang wajib pada kita ialah makrifah. Sebagaimana dikatakan Asy'ari ataupun Abu Hasan Asy'ari, dia kata pertama yang wajib kita kena tahu ialah makrifah. So makrifah duduk nombor 1. Ini pendapat pertama. Yang kedua, bukan makrifah yang pertama. Dia kata berfikir. Dia kata nazar dulu, berfikir dulu. Bila dah fikir baru makrifah, dia kata. Siapa punya pendapat? Ini pendapat Abu Isa Al-Asfarayini. Dia kata berfikir yang menyampaikan pada makrifah itu, sebagaimana dikatakan oleh Abu Isa Al-Asfarayini. Payah nak nyebut tuan-tuan. Abu Isa Al-Asfarayini, dia kata makrifah duduk nombor 2. Habis nombor 1 apa? Berfikir dulu. Berfikir dulu baru makrifah, dia kata. Apa mana berfikir bahasa Arab? Dia kata nazar. Nazar ni berfikir dulu. Okey, yang ketiga pendapat siapa? Kalau yang ketiga dia kata awal berfikir. Dia kata ada lagi yang nombor 1. Awal berfikir dulu, dia kata. Awal berfikir, lepas itu berfikir, lepas itu makrifah. Lepas itu baru syahadah. Macam tu kan? Semaknanya awal fikir dulu, masuk dulu. Kan? Sampai begitu sekali tuan-tuan dia punya pembahasan dia. Dia kata awal fikir dulu. Siapa kata? Yang ini mukadimah pertama sebagaimana dikatakan oleh Qadhi Al-Baqilini. Di antara awal berfikir adalah contohnya seperti ucapan kita, alam ini baru, al-alam hadis, dan tiap-tiap yang baru harus ada baginya zat yang menjadikannya. Wa kullu muhdis wa kullu hadis muhdis. Wa kullu hadis muhdis, setiap benda yang baru mesti ada yang menjadikannya. Maka kumpulan daripada dua mukadimah ini adalah fikiran. Okey, sekarang ni ada dua mukadimah. Ataupun dalam bahasa ilmu mantik namanya qadiyah. Apakah dikatakan qadiyah? Qadiyah ni yang terdiri daripada contohnya
ada mahmul, ada maudhu'. Ada mahmul, ada maudhu', ada mubtada', ada khabar. Mubtada' khabar ni istilah yang terdapat dalam ilmu nahwu. Tapi kalau dalam ilmu mantik dia namanya maudhu' dengan mahmul. Maudhu' ni mubtada', mahmul ni khabar. Kalau dalam ilmu balaghah, ilmu makni, dia kata musnad ilaih musnad. Musnad ilaih ni musnad. Okey, benda yang sama je. Benda sama, semua istilah di dalam sesuatu ilmu tu berbeza dinamakan. Kalau dalam ilmu dia kata mubtada dan khabar. Kalau dalam ilmu mantik dikatakan sebagai maudhu' dan mahmul. Kalau dalam ilmu makni ataupun ilmu balaghah dinamakan sebagai musnad ilaih dan musnad. Okey, contoh alam itu baharu. Alam itu baharu. Alam itu baharu. Okey. Lepas itu setiap benda yang baharu harus ada yang menjadikannya. Okey, ini dikatakan muqaddimah sughra, yang ini dinamakan muqaddimah kubra. Ini istilah terdapat ilmu mantik. Kerana kitab ni dia bercampur-campur. Bercampur-campur. Ilmu tauhid pun ada, ilmu tasawuf pun ada, ilmu balaghah pun ada, semua ada dalam ni. Rojak-rojak. Jadi saya terpaksa kena ceritakan sikit lah. Okay. Jadi bila kita mengatakan, bila kita sebut alam itu baharu, al-alam hadis, wa kullu hadis muhdis. Setiap benda yang baharu sudah tentu ada menjadikan. Apa tak? Jadi alam hadis ini dikatakan sebagai muqaddimah sughra. Yang kedua, setiap benda yang baru itu ada yang menjadikan itu dikatakan sebagai muqaddimah kubra. Jadi dua muqaddimah ni digabung ke dua, kita kena berfikir. Itu dikatakan sebagai fikir tentang masalah ini. Masalah. Okey, maka kumpulan daripada dua muqaddimah ini dikatakan adalah fikiran. Dan muqaddimah ini, muqaddimah pertama itu adalah awal pada berfikir. Muqaddimah pertama ini adalah benda yang awal kita fikir dulu. Bila kita dah fikir muqaddimah yang sughra ini, baru kita fikir muqaddimah kubra. Gabungan di antara dua muqaddimah sughra dan kubra namanya istilah sebagai fikir, berfikir je kata. Namanya istilah berfikir. Faham tuan-tuan? Imam faham? Namanya berfikir. Istilah berfikir. So maknanya yang awal-awal, yang awal apa benda? Yang awal sekali ialah berfikir. Dia kata bukan makrifah dulu. Inilah hujah dia. Qadhi Al-Baqili ni hujah dia begitu. Faham So maka kumpulan di antara dua muqaddimah ini adalah fikiran. Dan muqaddimah yang pertama itu, muqaddimah sughra itu, muqaddimah kecil, ini muqaddimah kubra, muqaddimah besar. Muqaddimah sughra ini dikatakan sebagai awal daripada berfikir, sedangkan muqaddimah kubra ini namanya sebagai akhir daripada berfikir. Muqaddimah kubra, akhir berfikir. So gabungan antara dua benda ini namanya berfikir, dia kata. So maknanya apa benda yang awal sekali, berfikirlah. Bukanlah makrifah dulu, dia kata. Tu hujah dia lah. Kemudian yang keempat, dia kata benda yang awal pada kita, dia kata kasad kepada berfikir. Yang ini mengosokkan hati daripada segala yang menyibukkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Haramain, Imam dua tanah haram. So maknanya sebelum kita berfikir, kita kena ada kasad untuk berfikir dulu, dia kata. Mana? Pertama kena kasad untuk berfikir. Kemudian yang kedua awal berfikir. Yang ketiga berfikir. Yang keempat makrifah. Yang keempat baru makrifah, dia kata. So maknanya pertama dulu apa? Kasad berfikirlah. Niat untuk fikir dulu. Masya Allah tuan-tuan. Masya Allah kan. So maknanya sangat dalamlah pembahasan dia berkenaan benda ni. Kemudian yang kelima, dia kata awal benda yang kita kena ada ialah taklid, kita. Taklid dulu. Itu menurut sebagian pahaman ulama. Yang keenam, mengucap syahadatain ini, mengucap dua kalimah syahadat. Ini khilaf yang ini, pendapat yang keenam menyatakan yang awal sekali kita kena tahu ialah syahadatain ini. Mengucap dululah. Dah mengucap barulah makrifah, dia kata. Yang ketujuh, syak. Syak mana ragu-ragu. Ini menurut pendapat Abu Hashim. Abu Hashim ni seorang ulama daripada golongan Mu'tazilah.
Dan pendapat ini tuan-tuan ditolak kerana syak atau ragu-ragu itu dituntut lenyapnya, dan juga kerana syak pada sesuatu di antara akidah-akidah orang kafir, maka tidaklah dituntut adanya syak. Tapi boleh jadi yang dimaksud oleh mereka adalah keraguan berfikir, lantas disabitkan kepada berfikir. Sebenarnya yang ketujuh ni dia kata syak, tapi ulama ahli sunnah dia tolak tentang syak ni, ragu-ragu. Sebenarnya dia ragu-ragu dulu, mungkin dia ragu-ragu dulu baru makrifah. Ragu dulu kemudian makrifah. Makrifah ni kemudian, yang penting ragu dulu. Yang ke-8, iman dulu. Dah iman baru makrifah. Mana iman kena nombor 1. Kemudian yang ke-9 dia kata Islam dulu. Dah Islam baru makrifah. Jadi dua pendapat yang berhampiran ini ditolak juga, kerana keduanya juga perlu kepada makrifah. Sebenarnya kalau kita nak ada iman pun mesti ada makrifah. Nak Islam pun mesti ada makrifah juga. Yang ke-10, mengiktikadkan wajibnya berfikir. Yang ke-10 pula dia kata berfikir ni wajib. Tak berfikir kafir. Macam tu dah. Ada keras sikit. Mengiktikadkan wajib berfikir. Tak berfikir kira murtad pula pada Islam. Yang ke-7, yang ke-11, tugas waktu. Tugas waktu seperti solat yang sudah sempit waktunya. Tugas waktu seperti solat yang sudah sempit, seperti solat yang telah sempit waktunya. Waktu mudayyat. Waktu dia akan banyak pecahan, ada waktu muasa' dan waktu mudayyat. Waktu muasa' ni waktu dia masih luas lagi. Contohnya sembahyang di awal waktu. Waktu mudayyat ni waktu dah hampir-hampir dah keluar waktu. Kan kalau waktu zuhur tu dah hampir waktu asar dah. Kan dah ujung-ujung sangat. Itu waktu mudayyat, waktu sempit. Kemudian yang ke-10, makrifah atau taklid, yakni salah satunya sehingga jadilah orang disuruh memilih antara keduanya. Okey, yang ke-12 pula makrifah ataupun taklid, salah satulah dia kata. Yang ini salah satunya sehingga jadilah orang yang disuruh memilih antara keduanya, sama ada dia nak makrifah ke ataupun taklid. So tuan-tuan, dan di antara 12 pendapat ni tuan-tuan, yang paling sahih adalah bahawa perkara wajib yang pertama daripada segi tujuannya adalah makrifah. So mana yang pertama? Yang pertama kan, yang dikatakan oleh Abu Hasan Asy'ari. Sebenarnya makrifah tu ialah yang pertamalah. Jadi antara dua pendapat yang paling sahih antara bahawa perkara wajib yang pertama daripada segi tujuan adalah makrifah, dan perkara wajib yang pertama daripada segi perantaraan yang dekat adalah berfikir. Kemudian daripada segi perantaraan yang jauh, so mana perantaraan ada dua, wasilah ada dua, wasilah qaribah, wasilah ba'idah. Perantaraan yang dekat dan juga perantaraan yang jauh. Perantaraan jauh, kalau perantaraan dekat kita letak berfikir itu nombor 1. Kalau kita letak pada perantaraan yang jauh, mana kasat kepada berfikir, kasat berfikir kita letak nombor 1. Mana kasat pada berfikir, sehingga dengan ini dikumpulkan akan menjadi 3 buah pendapat. Semana daripada 12 tadi pecah pada 3 lah saja. Pecah 3 je. Walaupun asalnya ada 12. Yang paling kuat yang mana tuan-tuan? Nombor 1 lah. Nombor 1 makrifah. Itu yang paling kuat sekali. Walaupun ada yang pendapat dia kata berfikir dulu, awal berfikirlah, kasat berfikirlah, kan? Tapi yang pertama ialah makrifah. Habis Kemudian yang akan datang insya-Allah kita sambung beberapa cara untuk mencapai adanya zat Allah Taala yang menciptakan. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi majmu'ah. Boleh InsyaAllah. Okay, kita tutup insyaAllah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa ma'lum taqabbala wazkan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa tahana ta'alifin. Allahumma fakina bidin Allahumma fakina bidin. Allahumma ijma'na hadza jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta al-fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum